Terima kasih kepada Puan Mahatun daripada Bahagian Pendidikan Menengah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada semua guru dan pelajar yang ada pada pagi ini dan diharapkan semuanya berada dalam baik-baik sahaja. Okey, so saya Cikgu Ayu dari MRSM Seting dan saya akan meneruskan webinar kedua ni dengan tajuk sesi saya ni saya namakan vitamin A+. Jadi kenapa nama tu saya bagi? So macam mana kita ambil vitamin C sebagai suplemen setiap hari, contohnya lah ataupun suplemen lain. Macam tu lah topik-topik yang saya fokuskan hari ini ni topik yang perlu dibuat selalu untuk awak sharpen awak punya skill. Dan bila awak dah mahir semua-semua ni, kita dah grab semua konsep dan kemahiran dia, InsyaAllah awak akan berjaya mendapat matematik awak A+ dalam SPM 2021. Okey. Baiklah, sedikit pengenalan mengenai diri saya. Okay, so saya SPM dulu dekat Seremban je, dekat Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan saya mengambil jurusan kejuruteraan elektrik. Okay, kemudiannya saya sambung matrikulasi di sini, daerah Jempol, Kolej Cermai. Dah tak ada dah kolej ni. Okay, sebabnya ni kolej swasta. Jadi je sekarang ni kalau awak tengok semuanya yang full di-handle oleh KPM sahajalah. Dan Alhamdulillah akhirnya saya berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading. Saya tak pernah terbayang pun sebenarnya. Okay, masuk ke UM dan saya memang ambil course cikgu, majoring in maths and saya punya minor adalah fizik. Okay, so yang ni being Cikgu Ayu ni, being teacher Ayu. Jadinya saya berasa bertuah dan rezeki saya mendapat beasiswa daripada MARA masa saya di UM. Jadinya program tindikan ni saya ada iklan lah dekat fakulti saya dan saya apply. Selepas melalui interview dengan pelbagai ujian tu, Alhamdulillah akhirnya dapat beasiswa tu dan saya memang rasa sangat kira berjasalah MARA ni kepada saya dan juga disebabkan beasiswa ni lah, program ni, saya mendapat pekerjaan saya mengajar di MRSM. Jadinya bila macam ni sebab itulah kita bila Form 5 ni, SPM ni kita impikan beasiswa ni, kalau macam ni saya dapat double happiness. Beasiswa dan juga pekerjaan. Memang macam di dalam perjanjian tu memang diberi beasiswa, siapa yang tak nak belajar free? Semua orang nak belajar free sebenarnya. So saya belajar free dan peluang pekerjaan saya setelah menanti saya setelah saya grad tu. Jadi saya berjaya menjadi guru MARA dan sekarang berada di MRSM Serting. Okay, so this is what we are going to do today. 3 topik ni saya fokus, semua topik-topik yang berkait dengan lukisan lah kita kata. So graph of function, plan elevation and also congruency, enlargement and combine transformation. Okay. Baiklah, topik pertama ni, okay, graph of function. Sebenarnya awak dah belajar masa dekat lower form, masa form 2 pada topik 8. Jadi kenapa saya pilih topik ni? Okay, kita tengok dulu main thing in this chapter ada 2 major parts. Okay, the first one is function and then the second one is graph of function. Jadi bila involve graph of function ni maksudnya awak kena melukis. Jadi before this kalau syllabus yang sebelum ni, syllabus KBSM, jadi melukis graf ni memang keluar setiap tahun lah. Jadi bila syllabus baru ni kita pun tak tahu macam mana bentuk soalan dia nak keluar apa. Jadinya kita sharpen our technique on drawing the graph. Okay, function ni macam introduction juga sikit. Ni adalah benda yang barulah dalam KSSM because before this awak jumpa benda ni dekat AdMaths. Okay.
Alright. Okay, look at the first question yang saya sediakan dekat handout tu. Okay. So, saya pilih soalan berbentuk objektif dulu. Okay, related to function. So, mungkin boleh ditanya dalam bentuk ni, 4 types of relation. So, all this adalah 4 types of relation. Okay, dan soalan dia adalah, dia tanya from these 4 types of relation, which one is a function? Jadi, awak kenalah tahu apa definition function tu sebenarnya. Okay, kita tengok dulu bentuk-bentuk yang saya buat ni untuk present relation. Okay, so the first one, this is graph. Okay, this is graph. And then bentuk yang seterusnya ada ordered pair. And the last one is arrow diagram. So in case awak kena draw ke apa ke, jadinya awak tahulah ini bentuk graph, ini bentuk ordered pair dan ini adalah arrow diagram. So ni yang paling student ingat ni sebab function ke, inilah dia terus pick up arrow diagram. Okay, kita tengok dia punya explanation. Okay, the first option here, okay, daripada graph ni, this is one-to-one relation. Jadi bila graph ni mesti pandai baca. Okay, horizontal axis here adalah objek-objek dia dan yang vertical axis over here adalah dia punya image. Jadi this is one-to-one relation sebab one object to one image. Okay, one object to one image. Okay, then yang option kedua, this is called one-to-many relation, di mana dia punya one object ni kepada many-many image. So kat sini objek dia 4, image dia 4. Objek dia 4 pun dapat image 8 pula. Objek masih 4 dapat 12. Okay. Yang ketiga. So yang ketiga ni apa? So yang ketiga ni adalah many to one relation. Okay, dalam bentuk ordered pair ni pun macam mana nak baca. Jadi yang ni objek, ni image, objek, dan image. Macam tu. Okay, jadinya ni kenapa saya highlightkan the brown colour tu. Okay, sebab saya nak cakap walaupun objek-objek dia berbeza, tapi image dia sama. Ni tak apa. Okay, tadi one object kepada more than one image. Tapi yang ni pula more than one object but to the same image. Okay, the last types of relation, this is many to many relation, di mana kalau awak tengok arrow diagram tu, okay, contohlah objek 24 ni dapat image dia 4. Okay, objek 16 pun dapat jawapannya, dapat image-nya 4. So this is called many to many relation. Jadi introduction ni saya nak highlightkan pasal relations, types of relation. So all these 4 types of relation dengan cara dia dipresentkan, dan finally which one adalah a function. So function adalah B, 1 and 3. Jadi 1 and 3 tu adalah one to one relation dan juga many to one relation. Okay, walaupun nampak simple je dekat sini, kenapa saya keluarkan soalan ni sebab nak remind, sebabnya soalan objektif tak ada dekat MMAT kan. Jadi dekat Maths ni manalah tahu dia uji pasal benda-benda yang basic ni. Okay, make sure awak cover semua basic dia. Okay, saya emphasize lagi about this part, question 1. So function is bila each input tu to exactly one output. So function juga, okay, daripada dua relation ni sahaja, either one to one relation or many to one relation. Okay, so jadi hari ni saya dah highlightkan, lepas ni terus letak dalam memori awak lah. Okay, boleh ya? Okay. Alright, kita pergi ke soalan yang kedua. So soalan kedua, ni semua dah berbentuk graph of function lah, bahagian yang kedua dia tu. Dan ini adalah soalan sebenar SPM 2015.
Okay, kenapa saya pilih soalan ni? Yang menariknya adalah pada equation dia ni. Jadi sebelum awak nak interpret semua graph of function ni, mestilah express in terms of y ni, okay, the y ni. Jadinya susun y equals to negative 5 over x. Jadi from here, apa yang awak boleh interpretkan? So these are the characteristic for this function here. Jadi bila nampak dalam bentuk pecahan ni, macam ni, x di bawah ni, this is a reciprocal function. So when it is a reciprocal function, bentuk dia mestilah hyperbola. Jadi A and C ni you can cancel off. Kenapa? Because this is a quadratic function and also the shape is a parabola. So A dengan C dah boleh cancel dah. Either B ataupun D. Okay, lagi disebabkan negatif ni, what does it mean by this negative 5 over x? So when your x negative over here, so the value of y will be positive. Okay, kalau x dia positif, sini, okay, dan y dia akan bernilai negatif. So the answer is B. Okay, jadinya jangan panik. Saya keluarkan soalan ni, jangan panik. Kalau biasa kita tengok function fx ataupun y sama dengan so on, susun. Kalau kita tahu ni memang tengok, oh ni graph of function. Jadi kena express dulu y sama dengan apa-apa-apa. Jadi pada sini, bila awak dah arrange, then barulah awak boleh buat conclusion, interpret. Yang mana satu? Jadi A dengan C pasti kita cancel, either B or D. Jadi kemahiran bila nak jawab soalan objektif ni, make sure awak boleh bagi reason why you cancel off A and C. Because bila dah susun, this is reciprocal function. Ataupun reason yang kedua, reciprocal ni mesti hyperbola, and for these two, A and C is parabola. Jadi B dengan D lah penentunya. Kita tentukan daripada nilai negatif ni. Macam mana shape reciprocal function yang ada negatif. Okay. Soalan ketiga. So soalan ketiga masih lagi soalan objektif dan masih lagi graph of function. Okay. Jadinya kalaupun kita tak tahu ni apa function ni, cubic ke, quadratic ke, reciprocal ke, tapi ada gambar dekat sini, diagram ni. So from this diagram, this is quadratic function. Okay, so the question is find the values of P and the values of Q here. Okay, jadi dalam soalan objektif untuk graph ni tak adalah lukis-lukis kan. Jadinya dia boleh bagilah macam a simple solving problem macam soalan ni, soalan 3 ni. Okay, kita tengok solution dia. So the first one kita nak cari P. Okay, kita nak cari P. Okay, kita interpret dulu from this diagram here. So P adalah y-intercept. Okay, so y-intercept. Jadi kita expand this function over here from the question. Okay, jadi dia memang kuadratik. Kuadratik yang negatif kat sini, A dia bernilai negatif 1 sebab tu graf dia masam macam ni. Okay, and dekat sini lah, this is your y-intercept. So your y-intercept is P. Jadi make sure, okay, awak pandai untuk interpret from the diagram. Okay, so dah tahu dah P dia 3. Okay, to find Q, first, you have to understand coordinates here is Q ni represent X, negatif 3 ni adalah Fx. Okay, bila dapat soalan ni, macam janganlah fikir jauh-jauh. Maybe dia sebenarnya simple je. So you don't have to do completing the square pun. Okay, sebenarnya kita just perlu guna trial and error method. Jadi awak substitute value Q yang ada tu. Jadi bila kita kata guna trial and error method, saya nak nilai kiri dan kanan dia mesti dapat sama. Okay, jadi dekat sini ni negatif 3 ni kenapa saya letak sini? Okay, tadi ni saya explain.
Okay, fx ni adalah negatif 3. So according to the given function here, fx adalah negatif 3. Jadi kalau saya masukkan value q ni, mesti dapat negatif 3. Okay, so saya pun test sampailah value negatif 4 ni. Bila saya selesaikan di sebelah kanan, saya pun dapat negatif 3. Jadi terbuktilah nilai Q adalah negatif 4. Jawapan yang D. Okey, jadi bila dapat soalan, okey, cuba fikir yang simple dulu. Mungkin macam kita masuk value, compare atau tengok gambar je. Macam tu. Okey, jangan fikir jauh-jauh macam completing the square ni. Completing the square ni sebenarnya walaupun benda tu awak sepatutnya memang dah mahir, okey, memang dah mahir, tapi mungkin ada yang bermasalah untuk membuat completing the square tu. Jadi kita hanya guna dekat sini trial and error method. Okey, boleh Okey, sehabis 3 soalan objektif yang saya tunjukkan yang mungkin boleh tanyalah untuk topik ni. Okey, tadi yang macam function dengan types of relation. Kemudian yang lagi 2 dan 3 ni fokus pada graph of function. Jadi kalau awak buat past here, sama ada dia suruh awak determine the shape, maksudnya apa nama function ataupun yang mana satu graph dia, ataupun yang ini simple kita solve problem. Okey, baiklah, kita tengok sikit analisis soalan SPM 2010 sampai 2019. Okey, sampai sini je boleh review. Alright, so for these 3 types of graph, cuba awak tengok. Okey, apa yang paling kerap keluar? Okey, kuadratik. Kuadratik ni kerap keluar. Kita bukanlah nak meramal apa nak keluar tahun ni, tak. Saya nak tunjukkan kuadratik ni yang paling kerap keluar dan kuadratik ni adalah favourite student. Saya pun tak tahu kenapa, tapi memang rata-ratanya suka kuadratik ni. Mungkin dah biasa sangat jumpa dengan kuadratik ni. Dekat Maths jumpa, dekat Maths jumpa. Dah jumpa daripada lama-lama dulu. Jadi suka kuadratik ni. Okey, jadinya okey, soalan keempat. Okey, so saya pun bagilah contoh kuadratik ni. Okey, tadi kenapa gedik-gedik fill it tu? Okey, saya bagi tajuk dia ni fill it. Kalau awak dah buat, ada satu part tu sebenarnya susah untuk dicantumkan. Okey, kalau macam awak belum buat, tak apa, nanti cuba. So ada sebab saya bagi nama dia fill it ni. Okay, this is the first tip for this question. Highlight ataupun underline. Jarang-jarang lah saya jumpa. Ada saya jumpa highlight ni jarang lah sebab kita takut skrip kita tu tertembus kan. Tapi kalau underline, saya biasa jumpa. Bila underline tu maksudnya saya tahulah budak ni mesti baca soalan before menjawab. Jadi kita nak highlightkan apa di sini? Kita highlightkan kerja yang akan dilakukan pada setiap bahagian tu. Jadi A ni kebiasaannya adalah complete the table, and then B ni you are going to draw graph, tapi yang penting adalah the scale of the axis. Okay, C, read the value from the graph. Jadi kita cari value from the graph. Kat sini ni, values of x. Jadi dekat perkataan ni itself dah bagi tahu maksudnya ada 2 value of x. Ni adalah macam common mistake lah. Student macam tak perasan untuk yang mungkin moderate student ke. Jadi bila dia baca tu dia bagi satu nilai je. Sedangkan dah ada hint pada soalan values means there is more than one value of x. Okay, and the last part is draw suitable straight line, and then you have to find the intersection dan state lah apa benda values of x. Okay, baiklah, macam mana kita pergi tengok soalan A, no problem. Yang ni you don't have to show the working. Okay, you just key in the values of x -2 and 2. Okay, dalam calculator
2-3 kali tekan, make sure you get the same value sebab semua kerja bermula daripada table. Jadi kalaulah tersalah satu, confirm tersalah plot. Okay, jadi A ni from the first step, make sure 2-3 kali tekan, okay, dapat jawapan yang sama. Okay, bahagian B. So bahagian B tadi kerja kita nak lukis graf. Jadi apa tips yang saya nak sharekan untuk lukis graf ni? Graf ni pentingnya untuk awak check nilai minimum dan nilai maksimum dekat Y. Untuk x-axis selalunya tiada masalah. Okay, X selalunya tiada masalah. Tapi Y, apa yang terjadi? Kat sini, maksimum value awak 12. Jadi bila student plot, axis tu tak sampai. Okay, tak sampai sini Dia stop sampai 10, 15 ni tak ada. Jadi sebenarnya macam skema tu berubah. Jadinya just do your very best, okay, supaya kita tak hilang markah. Jadi my advice here, okay, you check the maximum and minimum value dan lebihkan. Jadi Y axis dekat sini, dia gandaan 5, betul. Jadi kalau maksimum awak 12, jadi lebihkan kepada 15. Okay, take a look at this minimum value here, negatif 32. Jadi kita akan lajakkan kepada negatif 35. Ni very important sebab macam ni sebab tu kita tak boleh baca jawapan calon pemeriksa. Jadinya jangan macam tak apa. Ada juga yang plot sampai negatif 20 ni, senggat ni sampai negatif 20 lah, bawah-bawah ni tak ni. Tapi dia tahu ni, dia kira kat sini. Itulah bahayanya. Jangan buatlah, jangan buat. Okay, hati-hati. So saya dah share dia punya tips ni dan awak boleh follow. Okay, ni arrow ni saya nak highlightkan again. Your axis ni biarlah lebih. Okay, lebih daripada nilai maksimum and nilai minimum. Okay, and then you plot. Okay, plot. Okay, ni kalau awak nampak dekat screen tu, ni cikgu saya yang ajar. So no problem, don't worry. Pakai dot pun boleh, pakai X pun boleh. Ni saya dah terbiasa dah, so saya masih buat macam ni sampai sekarang. Okay, then you plot. Dan awak cantumkanlah untuk dapat kuadratik graf tu. Okay, kita tengok skema pemakahan lah sebab ni seperti soalan SPM yang biasa. So the first mark here is for your axis. So your axis ni, dua-dua ni betul. Then you will get 1 mark. Okay, the next mark is when you plotted all the points correctly, you will get 2 marks. Jadi kalau salah satu plot ataupun tertinggal tak plot, masih dapat 1 markah. Jadi kalau salah 2 kali, habis markah. Jadi hati-hatilah, ni macam topik yang kegemaran dan kita memang nak jawab untuk dapat full mark lah. Okay, kita dah tak tahu dah nak keluar apa tahun ni. Yang penting cover semua topik tu dengan sebaik mungkin. Okay, dan last sekali, markah yang terakhir ni lah yang selalu orang ambil mudah lah saya rasa. Jadi untuk markah yang terakhir, awak perlu passes all points and also smooth curve. Smooth curve ni lah masalah ni. Jadinya bila awak kurang berlatih, kurang draw, awak akan macam keras tangan awak tu. Susah nak corner. Susah nak corner tu bergantung pula pensel kayu ke, pensel tekan yang lead terlampau halus ke, awak pakai apa? 0.5, 0.7. Jadinya kalau awak biasa buat graf pakai pensel kayu ataupun pensel tekan-tekan awak tu, kedua-duanya sebenarnya bagi gaya awak nak corner tu dengan yang gaya berbeza lah. Okay, yang ni nampak macam saya pakai pensel kayu kan. So jadi nampak smooth gitu. Okay, alright. So habis markah untuk drawing. Drawing selalunya 4 markah. And then for filling the value kat table ni, each of this 1 mark. Okay, ni suggestion to plot tadi saya kata don't worry, you can use dot ni ataupun X yang biasa. Tak ada masalah. Okay, contoh kesilapan. So ketika soalan ni lah
kesilapan-kesilapan yang berlaku yang saya boleh conclude dekat sini. Kan tadi saya bagi nama fill it tu kan. Jadinya inilah, kalau siapa yang dah buat, inilah kawasan yang masalah tu. The second last kepada the last point. Jadi bila awak lukis time tu, real time exam tu, sebenarnya point tu jauh ke bawah. Bila kita letak depan kita, kita tak perasan. Kalau awak tak buat ataupun kita buat latihan dalam waktu yang biasa, kita rasa biasa je. Tapi bila kita dalam exam hall time tu dengan meja yang kecil tu, memang ada dan saya rasa banyak jugalah yang tak perasan point tertinggal dekat bawah ni. Sebab dia agak jauh. So yang ni dia tak join the last point, dia plot. So dia dapatlah markah plot, no problem. And then ni yang saya cakap ni, dia buat sambil lewa, dia stop sampai sini sebab dia rasa macam suka hati dia lah kan. So dia buat sampai takat ni dah habis. Tapi dia plot dengan betulnya. Itulah masalah tu. Jadi don't do that. Okay, so don't do that. Maximum and minimum value ni lebih-lebihkan pada y axis. Kita nak markah terbaik, kita nak A+. So you do your very best. And the last part here, nampak graf ni macam cantik dah kan? Cantik. Tapi bila kita tengok closely, this part tidak melalui titik ni. Jadi tak dapatlah markah smooth curve tu. Jadi bukan semata-mata cantik yang kita tengok, mesti tadi apa karakter dia. Passes all points and also mesti smooth curve. Jadi apa yang boleh saya katakan daripada kesilapan-kesilapan yang pernah berlaku ni, okay, so check your axis. Mesti dalam range. Jadi tadi 15, kat bawah ni negatif 35. Itulah maksud saya. Hati-hati. Dan value ni pun sajalah dia design buat gitu. Sedangkan your y-axis semuanya dalam gandaan 5. Jadi hati-hati. Okay, yang kedua, check all your points semua dah plot correctly. Kemudian curve tu check dengan mata betul tak laluan dia. Tengok ni kalau tak. Ni maksudnya kalau buat macam ni, dia dah draw, dah ada tinggal. Dia tak semak balik, ada yang tak kena. Tidak melalui this point here. And then the last tips kat sini, count all your points. Macam kelakar kan, tapi bila sampai soalan jadi kejadian yang macam ni, sebab yelah ramai-ramai yang buat kesilapan ni, jadi kita count out dengan this idea, kira. Jadi awak ada 8 pasang point here, so you count dalam hati jangan count kuat-kuat dalam whole exam tu. Okay, so you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi patut ada 8. So, kat bawah ni sebenarnya ada lagi satu yang agak jauh. Sebab itulah kat sini saya sharekan tipnya count all your point. Nampak macam lucu tapi ini yang saya tunjuk ni adalah benda-benda yang real berlaku. Okay. Baiklah, saya sambung lagi. Masih lagi ni saya nak highlightkan pasal fill it tadi tu. Jadi what's on your screen tu, okay, cuba tengok closely. Ada red dot over here. Okay, ada tiny little dots over here sebabkan ni jauh, okay, terlampau jauh. Jadi kita come out dengan this idea. So my friend share these tips, okay, my friend share this tip. Kita tambahkan tiny little points, okay, untuk membantu awak dapat smooth curve. Jadi bila saya cakap tiny ni, jangan bagi nampaklah kepada pemeriksa tu. Jadi macam awak point, tip sikit je yang awak nampak pakai pensel tu. Okay, jadinya saya tambah 3 point dekat sini sebab jauh kan dan jarak lebih kurang sama. So how to pilih this point here. Okay, ni saya zoom. Saya zoom depan muka awak. Okay, nampak tak? Okay, so saya zoom depan muka awak ni tiny little dot to compare to this points yang kena plotted tu. Alright, so this is how to plot that tiny little points. Okay. Jadi saya pilih jarak yang lebih kurang sama lah. Daripada 2 sampai ke sini 3 ni. Okay, saya ambil 3 dah okay. Jadi saya pilih sendiri. So 2.3, 2.5 dengan 2.7. Jadi substitution je macam biasa. Jadi nilai X saya 2.3 dan Y saya negatif 17. Dan saya pun plot over here.
Okay, kemudian bila X saya 2.5, saya dapat Y saya negatif 20. Okay, dah last sekali 2.7 ni X ni dan Y dia negatif 25. 3 ni just nice lah sebabnya okay dah jarak daripada point ni ke dot yang pertama, kemudian the second dot dan yang the third dot sampai the last point. Jadi kat sini awak dah melalui 5 point. So it is better daripada yang ada 2 point ni zerap. Okay, apa lagi terjadi ketika paper ni? Okay, dekat sini ramai student ternganga kan dia. Curve ni ke tepi ataupun ada yang pakai ruler pun ada. Itulah saya bagi nama dia feel it. This graph memang interesting lah. Okay, jadinya bila awak buat kuadratik ni make sure dia simetri. Macam mana nak tahu dia cantik tak cantik ke? Maksudnya macam betul dah karakter yang awak lukis atas graf tu. Macam mana awak tengok dia atas buku-buku awak? Macam mana rupa kuadratik tu? Macam tu lah saya selalu cakap kat student saya. Macam mana print dalam buku tu, macam tu lah rupa dia. Cikgu tangan saya tak boleh, tangan saya keras, tangan saya vibrate. Boleh. Saya pun dulu pernah ambil SBM. Okay, jadi bila dia sebab dia kuadratik ni lagi satu masalah dekat sini lah. Jadi ada juga kat sini masalah daripada sharing juga daripada kawan saya. This point here, this is not a maximum point. Dan ada budak pergi macam zrek kat sini terus jadi maximum. No, this is not the maximum point. The maximum point is somewhere over here dekat sini. Ke tepi lagi. Jadi hati-hati masa dekat puncak ni. Kertas graf awak tu, instead of awak tengok dia terbalik macam tu kan, awak boleh je pusingkan, nanti awak dapat senyuman kan, macam tu kan, macam mangkuk tu. Boleh je awak senyum, dia tak kata macam kena lukis straight menghadap muka awak. Then you turn around your graph paper, then awak buat curve kat bawah tu. Sebab kita nak graph ni memang simetri. But this is not the maximum point. So hati-hati, katalah this area awak rasa susahnya nak curve. Then you can use this technique over here. Tambah 1-2 point berapa awak nak. Conteng tepi tu sikit dan dotkan dan cantumkan. Macam gitu. Okay. So you got something today which is add this tiny little points. Okay, berguna apabila ada 2 point yang terlampau jauh dan awak susah nak buat curve dia. Okay, kita sampai ke bahagian C. So from your graph, bila X equals to 0.8. Jadi untuk buat apa ni, garisan putus-putus ni tak ada markah. Tapi this is for you untuk read. Okay, ni dapat Y 4. Okay, kemudian ni lah yang saya cakap tadi. Values of X. Ada student dia buat sebelah je, sama ada belah kanan ataupun sebelah kiri dia lupa sebab graf ni macam besar sebenarnya. Kalau awak lukis real, dia terlupa dan agak ramai yang hanya bagi satu value sedangkan ada dapat 2 value kat sini. Jadi gunalah pembaris panjang. Kebanyakannya student ni bila nak SPM bawa pembaris panjang. Bila dalam kelas ke, praktis ke, tak ada pembaris panjang. Jadinya alat-alatan awak tu bagilah complete kan. Kita kan nak dapat perfect score. Okay, kat sini hati-hati C ni tadi. Dua-dua ni betul baru dapat 1 markah. Bukan each of this dapat 1 markah. So kedua-duanya betul baru dapat 1 markah. Alright. For the last part, nak cari straight line. Okay, first step, you have to solve the equation. The first one is from A and then yang kedua ni from D tu lah. Then you arrange accordingly macam ni. Okay, and then kita nak eliminate this X squared over here dan untuk dapatkan equation of straight line. Jadi dekat sini ini gradient dia positive 3. Jadi kat situ dalam kepala awak dah mesti bayang straight line dia tu positif. Gradient dia positif. Macam mana? Condong ke kanan. And then you do this table of values. Paling selamat lah. Paling selamat mesti kena 3 lah sebenarnya. So ambil nilai X yang sesuai ni, 3 ni. Okay, substitute Y equals to 3X plus 5. And then you plot these 3 points. Cantumkan.
Dan make sure your straight line yang brown colour ni kat skrin awak tu, dia mestilah intersect pada quadratic function. Kalau macam tadi saya pilih ni kat tengah, jadi make sure sama. Make sure kode pembaris panjang. Jadi bila letak je pembaris panjang tu, confirm dia akan cross to this quadratic function, quadratic graph. Okay, so this is the intersection. Ada 2, hati-hati sebab dah ada banyak sangat benda kat atas tu. Okay, then tulis jawapan awak which is 0.5 and negative 3.2. So for this part, okay, straight line ni terus 2 markah kalau betul. Kalau salah, barulah kita pemeriksa akan tengok ada tak buat working atau tulis equation of straight line. Dan bolehlah bagi 1 markah. Okay, jadinya markah yang berikutnya terus nilai-nilai X ni dan setiap satu ni adalah 1 markah. Okay, dekat situ ada tips yang saya sharekan. Ini yang paling penting paling penting sebabnya kalau paper mat ni kita jawab dalam tool lah, dalam skrip tu kita panggil. Lepas tu semua working, semua jawapan dalam tu. Jadinya saya nak ingatkan, okay, awak semua kena buat semua kerja, semua maklumat, tulis nicely dekat ruang jawapan. Okay, kenapa? Macam ni lah, katalah awak tersalah lah plot ni, salah pandang, salah plot, straight line awak ni salah. Jadi awak masih dapat 1 markah pada equation of straight line. Macam tu. Jadi instead of hilang, macam ada juga ni, macam student dia conteng kat mana-mana, jadi hilang teruslah habis. Sebab bahagian D ni total dia adalah 4 markah. Jadi hati-hati, apa yang saya pesan ni semua kejadian yang biasa berlaku. Okay, jangan buat Lepas ni jawab di ruang jawapan, semua kerja ditunjukkan nicely. Okay, habis soalan 4. Okay, bentuk soalan SPM biasalah. Kita tengok soalan 5. Okay, soalan 5. Soalan 5 ni soalan sebenar. SPM 2015. Okay, reciprocal ni yang paling jarang keluar. Kita expect dia tak penting pula. Okay, ada sebab saya pilih soalan ni. So, this is reciprocal graph. Jadi kita tahulah dia duduk-duduk dekat kuadran tu. Okay, kemudian yang menarik lagi dekat bahagian D. Okay, dia bagi dalam bentuk tu. So how you're going to find the equation of straight line? Okay, mari kita tengok. Okay, bahagian A shouldn't be any problem. Okay, 25 dan 4. Key in je calculator, tak perlu tunjuklah substitute, nak tunjuk working tu tak payah. Ini bukan kita nak tengok dekat sini, ni just kita nak tengok benda yang betul. Dan 2 or 3 times, tekan calculator and make sure betul. Okay, so bila dah draw, okay, look at the table. Okay, tengok betul sebab ni reciprocal kita nak plan dulu. Jadi nilai-nilai X ni adalah nilai X yang positif je. Dan nilai-nilai Y ni semua nilai Y yang positif. Jadi, kenapa saya highlightkan ni? Sebab kalau awak macam asyik ingat ataupun dah buat banyak latihan lah graph of function ni drawing, semua ingat macam axis tu duduk di tengah. Jadi for this question, okay, dia sebenarnya awak boleh terus letakkan di hujung macam ni. Sebabnya dia tak ada kaitan pun, tak ada X negatif, tak ada Y positif. Jadi kita terus buat axis kita di bucur ni macam ni. Okay, masukkan senggat-senggat awak tu. Okay, lepas tu check the minimum and maximum value. Kat sini minimum 4. So tak ada masalah lah. Ada je. Sini 4. Okay, ada je. And then dekat sini 40. Saya dah buat lebih dah sampai 45. Hati-hati So soalan yang saya pilih tu semua ada sebabnya. Hati-hati. Kenapa bila kita tengok kan, dapat ada kesan dia dah mula terus dekat tengah-tengah ni dan dia padam. Bila awak padam terlampau kuat, line biru-biru awak ni akan hilang. Ni warna biru ni dekat skrip SPM lah. Okay, warna biru ni padam sampai terpadam, dah dia nak baca value semua dah hilang. Jadinya tengok table, check dulu untuk graf ni terus start dekat
bucu. Okay, settle tu tak ada masalah lain, kita pun plot. Okay, plot tak ada masalah. Okay, yang masalah nanti dekat sini dekat sini pada masa ni calon-calon zerap sini terus jadi bersegi straight line. So tak boleh lah sebab ini curve melibatkan curve. Jadi kenalah curve straight line tu memang langsung salah. Jadinya tadi saya dah sharekan teknik ni at this tiny little points. Okay, kalau awak rasa jauh ambil 3. Kalau awak rasa macam confident 2, buat 2. So saya pilih lah X di antara ni. Pilih X dulu Okay, pilih X dan masukkan dalam function dia tu. Okay, untuk dapatkan nilai Y dan awak pun plotkan. Tu lah yang bersinar-sinar tu kecil je. Sebab memang itu yang saya nak awak buat kecil je. Jangan sampai dia nampaklah oleh pemeriksa gitu. Okay, barulah kita pun cantumkan. Bila macam ni, tak mungkin awak akan buat dia jadi straight line. Memang tak mungkin. Tapi kalau tak, memang yelah student ingat macam cantum je lah. Cantum je. Macam gitu. Sebab kita tak ada knowledge. Sebab dia mesti ada curve. Ada markah kan untuk smooth curve. Jadi dekat sini ni mestilah curve. Dan pada tahun 2015 tu itulah yang berlaku. This area dapat straight line. Okay, for the mark scheme, both exist betul. Kemudian kita plotted all the points correctly and also memang terus tengok kat sini lah. Smooth curve. Okay? Okay, tu saya highlight lagi tu kat situ area yang paling penting sekali. Okay, so reading from the graph. Okay, when X equals to 1.5, okay, tutup panduan awak, dapat Y sama dengan 13. Jadi lagi menarik, pasal soalan ni, bila scale ni 5, ada student yang tak reti baca pula ataupun dia tersalah baca sebenarnya. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Walaupun nampak kat sini 15, tapi yelah kan, kesilapan tu boleh berlaku di mana-mana saja. So hati-hati, okay, sebab awak tengok scale ni. Jadi 2 kotak kecil ni 1 gitu kan. Jadi 1 tu is 0.5. Jadi nilai Y dia adalah 13. Dan bila Y sama dengan 6, X dia dapat 3.2. Dan untuk X ni pula setiap box kecil-kecil tu is 0.1. Okay, so for part D tadi saya highlightkan kan how you're going to find equation of straight line. Jadi very simple. Dia kacang dia goreng. Okay, this is from A. So given that Y adalah 20 per X. Lepas tu dekat bahagian D tu kat soalan. Okay, dia declare 20 over X is equals to negative 5X plus 35. Okay, jadi apa conclusion yang awak boleh buat dari dua statement ni? So Y adalah ni. Okay, jadi kita gantikan Y terus dapat equation of straight line. Senang je. Tak perlu buat simultaneous pun. Jadi bila dah ada equation of straight line, so you choose 3 values of X ni nak cari point 3 points the best is 3 points. And then you plot. Okay. Make sure ni sebab bila kita lukis full dekat graph paper tu one page, kita kata A4 lah, size A4, make sure awak guna pembaris panjang. Jadinya ada calon yang dia pakai pembaris pendek, lepas tu double dekat tengah-tengah ni. So masalah lah. Masalah jadi tak accurate bila intersection tu. Hati-hati ni masalah berikutnya masa pada tahun ni. Dia pilih point tu tengah-tengah. Jadi make sure straight line awak cross pada reciprocal graph. Mesti cross sebab kita kan nak cari intersection. Okay, the first value of X is 0.6 and then the second one is 6.4. Jadi soalan-soalan yang saya pilih tu memang special Jadi kalau awak tak buat lagi, nanti buat dan rasailah macam mana perasaan dia. Okay, yang ni guna pembaris panjang, okay? Alright, soalan 6. Okay, apa yang menariknya ni saya dah bulatkan function dekat sini. Masalahnya, okay, masalah student lah. Cikgu ni kuadratik ke kubik? Kuadratik ke kubik?
Kuadratik ke cubic? Jadi kita tengok the highest power over here, cube kan? Jadi kita akan lukis cubic. Jadi kenapa nak tahu dia siapa? Supaya bila draw tu taklah sesat, taklah terkeluar rupa bentuk yang lain. Ada rupa gigi taring pun ada, macam-macam lah. Memang melucu dan menghiburkan juga. Okay, so apa specialnya soalan ni? Saya tunjuklah kat awak sikit sebab cubic ni jarang keluar kan. So analysis of cubic function, sebab tadi setakat tadi tu dia keluar 3 kali ni, 3 tahun ni. So apa yang saya dapat compare to this one, dia tak ada yang x squared tu. Jadi awak jangan panik lah, kita tengok the highest power. And then lagi yang special ni 2013 dengan 2017 tu, cuba awak tengok. Nombor-nombornya sama. Yang beza apa? Dia punya sign sahaja. Jadi penting jugalah kita buat puzzle yang mana related dengan syllabus KSSM kita ni untuk tengok dia punya rupa tu. Okay, jadi itu je menariknya. Isu dia dekat sini lah, dekat function ni budak panik. Panik sebab tak pernah tengok macam ada banyak-banyak x cube, x squared, ada x, lepas tu tak tahu apa. Sebenarnya kita plot je lah. Okay, kita plot, tak ada masalah dan cantumkan point-point tu. So this is a cubic graph. Okay, 25 and 13.1. Okay, next tips. Ni very important juga. Semua pun important. Okay, semua pun important yang saya nak share. Dekat sini, masa awak tekan calculator, ini macam perangkap lah sebenarnya. Okay, awak mesti letak value-value dalam table ni hanya satu tempat perpuluhan. Wajib dunia. Okay, wajib dunia satu tempat perpuluhan. Walaupun tekan calculator 13.125, round off to one decimal place, you just write down 13.1. Ni yang saya nak highlightkan. Value dalam table tak boleh ni masukkan sumbat semua dalam ni. Okay, and then you plot, tak ada masalah, point dia agak cantik, berdekatan kepada each other dan senang je awak nak buat ni. Okay, lagi for 13.1 here, nak letak kat mana cikgu? Ni pun masalah yang biasa, kita plot to the nearest. Bukan lebih besar ni saya nak bagi tahu, tunjuk, saya kata nak tunjuk ni bukan lebih besar. Plot to the nearest 13. Jadi saya plot kepada 13, macam gitu. Okay, dan awak pun read value from the graph. Dekat sini saya ada buat. So when negative x 0.7, your y is 22. And then when your y is negative 18, kat sini over here. Okay, x adalah 3.6. So menariknya ni dekat table dan juga dekat function dia. The graph is okay, nak draw okay. Point dia berdekatan. Okay, soalan ke-7. Apa soalan ke-7? Ni saya tunjuklah macam, ini masih graph of function. Jangan panik kalau tiba-tiba terkeluar macam ni. Menyelesaikan masalah. Tadi kita macam lukis-lukis graph sahaja macam tu kan. Jadi dia bagi awak masalah sikit. Ada kena show that. Dah macam admit pula. Jangan panik. Relax. Relax. Okay? So relax. Show that. Kemudian complete table ni macam biasa. See? Draw a graph macam biasa. Tapi dekat sini. From the graph. Okay, kalau macam two previous example tadi tu saya tunjuk macam nilai x apabila diberi nilai y. Nilai y when given value of x. So this one ini yang lainnya. Okay, kita tengok dia punya working. So interpreting from the diagram, tulislah sikit kan. Jangan risau, ruang skrip tu besar. Tulis sikit. So x ni is the length of the garden and your y is the area of the rectangular garden. And then kat sini lah width Width, sini pun width lah Okay. Juga given information total wire tu adalah 20. Okay, 20. Okay, jadi apa width dia? So apa width dia? Okay, total 20. Tolak length ni x. Okay, dan bahagi 2. Kenapa bagi 2? Sebab saya nak tahu each of the width berapa dia punya expression tu. Sebab itulah saya dapat 10 minus x over 2 untuk width ni. Okay. So to show that tu, okay, area So area kenalah length darab width. So length kita adalah x. Dan width ni kita baru je lepas buat. So you substitute. And then you expand the bracket. Makanya
jadilah seperti yang dia nak to show that y is equal to 10x minus x squared over 2. Okay, B. Complete the table. Senang kan? Senang ni. Lepas tu value dia cantik sangat ni. Balance. 0, 0, 18, 18, 32, 32, 42, 42 gitu. Jadinya kita tahu dia macam mirror ni. Sama je. Very simple. Hati-hati very simple pun hati-hati. Okay, so lukis graf agak menganga macam ni sajalah. Nak lembut-lembutkan tangan awak tu yang dah lama tu tak melukis graf tu sebenarnya. Okay, so walaupun dia menganga macam ni dan point dia agak cantik berdekatan di antara satu sama lain. So macam ni kalau rasa susahnya menganga ni, awak terbalikkan kertas graf. Tak ada masalah. Okay, jadi both axis uniform, plot all points dan kita akan tengok smooth curve. Itu pemakahan lah Okay, ni tadi yang menarik saya kata kalau selalu kita baca value tapi ni dia bagi masalah kan from your graph. Jadi okay, first tengok siapa x dan siapa y tadi yang kita declare. So your x adalah length of the garden and your y is area of garden. Okay, jadi soalan pertama length. Jadi length ni kita baca pada part cx lah 3.2. Jadi dekat sini 3.2. Okay, kenakan pada quadratic graph tu dan baca nilai y di sini which is nilai y ni adalah area dia. So area adalah 27. Okay, nombor 2. So area ni sebenarnya adalah nilai y. So area adalah 40 dan hati-hati guna pembaris panjang you're going to get two values of x over here. Either 5.6 ataupun 14.4. Jadi specialnya soalan ni dia tak cakap x dengan y tu. Jadi awak kena faham siapa tadi awak declare x, siapa tadi awak declare sebagai y. Jangan panik Okay, maximum. Ni masalah juga ni. Bila nampak je maximum ni orang ingat admat, differentiation. Tak, ni kan from your graph. Jadi from your graph ni paling tertinggi ni area. Area apa? Kat y kan. Jadi kita tengok saja. Nilainya 50. Jangan panik dapat soalan panjang. Okay, so kita habis satu topik. So apa yang saya boleh sharekan untuk bahagian yang lukis-lukis lah Sure, semua value yang dekat table tu semuanya betul. Kemudian double check your axis, your point cukup ke tak cukup ke dan curve awak semua dah join ke belum. And then last ni lah, practice make perfect. Memang kalau awak jarang melukis, memang tangan awak akan keras. Ni masalah lah saya rasa macam student-student yang pandai, yang dia kan suka mengira kan sebenarnya. Student yang pandai, majority macam suka mengira, jadi bila melukis ni masalah. Jadi apa jadi bila lukisan awak tu vibrate ataupun tak tepat ataupun macam tak smooth, tak lalu point, awak akan efek pada nilai lah. Sebab bahagian C akan kata from your graph, cari nilai-nilai sekian-sekian. Jadi itulah sebab kenapa kita kena lukis terbaik. Okay, so still not late, practice to draw to make it perfect. Okay, elevation. Jadinya nilai application in real world kan, plan rumah. Okay, ni kita buat pakai AutoCAD lah macam ni Alright, ni form 3 chapter 7. Kita tengok soalan pertama. Okay, jadinya soalan objektif ni kod lah dia nak keluar, dia tanya benda-benda yang macam ni lah. Macam simple lah. Orthogonal projection. Jadi kalau from this direction here, okay, awak nampak dah dua keping ni, yang ni dan yang ni. Okay, jadi very simple. Hati-hati mungkin ada yang jawab jadi awak tengok ni, dia kan terpotong ke dalam sikit ni. Jadinya ada dua keping sebenarnya yang awak nampak. Okay, yang L shape ni dengan yang right angle triangle. So the answer is B. Okay. Question 2. Okay. Cuba baca jap soalan tu. Okay, baca jap soalan tu.
Okay, dapat pick up ke? So ini pun antara benda yang di-highlightkan dalam topik ni. Awak compare the size between the object dengan orthogonal projection. Jadinya orthogonal projection daripada arah sini Okay, sini. Okay, saya draw untuk awak. Okay, now dia nak cari yang mana yang beza. Beza daripada objek dengan dia punya orthogonal projection. So you keep on looking at this part, object, yang ni orthogonal projection. Okay, kita kena check satu-satu. So length of PS. So length of PS over here. And then you look at the orthogonal projection. Sama tak? Sama ke different? Yang ni sama. Okay, tak ada perubahan. Okay, kemudian walaupun tak ada length awak kena tengok betul-betul. Walaupun tak ada length, ni soalan ni memang soalan asal pun tak ada length. Okay, length of Rx yang vertical kat sini. Length of Rx, sini, orthogonal projection dia sama. Sama juga size-nya. What about angle of QYX? So angle QYX kat sini ni, green colour ni, yang bawah ni QYX kat dalam rectangle pink yang ini saya tak draw. So all these three kita kata karakter ataupun yang disebut ni, length PS, length RX dengan angle QYX memang semuanya sama sahaja, sama ada dia objek ataupun orthogonal projection. Yang tak sama tinggal D lah kan, sebab dah ABC confirm sama. D, kenapa? Okay, awak tengok ni, angle YVU saya mark dengan yang the blue colour over here, dia menganga ni. Okay, dia menganga. Sedangkan bila kita lukis orthogonal projection, YVU kat sini, sini ni semua ni kita kata sudut dia 90 darjah gitu. Okay, jadinya inilah yang maksud soalan ni, perbezaan di antara objek dengan orthogonal projection. Jadi boleh cari lagi soalan-soalan yang macam ni. Memang ada pun dalam textbook awak ataupun workbook masa form 3 tu, dia uji pasal sama ke tak size-nya di antara objek dengan orthogonal projection. Make sure awak boleh tengok betul-betul lah apa yang beza, apa yang sama. Penting tu. Okay, nombor 3. Okay. From QRS. Okay, from here. Okay, apa yang awak nampak? Ni kira saya bagi objek-objek yang agak senang lah kan. Okay, so this is right prism and then dekat sini dia kata dia cube. Itu adalah hint Jadi kalau dia cube, bila awak lukis dia punya elevation tu. Okay, yang mana ni? So daripada yang saya appear ni, dia adalah B. Okay, katalah A dengan C ni confirm lah salah C ni daripada atas. Atas pun salah juga. Patutnya bukanlah garisan putus-putus pun. Okay, yang A ni main ambil je yang sengit ni terus jadi jawapan pun bukan Okay, nak buktikan di antara B dengan D. Okay, tadi dia hint cube. Jadi cube ni mesti shape over here ni mesti square. Dekat sini rectangle. And also the right angle ni sepatutnya lebih daripada square. Jadi kat sini ni semuanya sama je tinggi dia. So obviously not D. Okay, jadi inilah contoh-contoh soalan objektif untuk PN elevation. Simple je tu. Okay, soalan 4. Okay, yang pertamanya dia adalah cube shape yang the besar one is cube shape. And then kenapa saya highlightkan, saya gariskan ni, tengok dekat gambar, kadang-kadang dia tak label length. Jadi all the information ada dekat ayat-ayat panjang ni. Dan student suka tak baca. Lepas tu dia tak tahulah length dia hilang, dia buat length suka hati. Okay, itu satu. Ada sini saya tertinggal pula ni. Kat sini ni ada 2 cm cube bawah ni. Kat sini tak tulis ni. Tapi dekat sini ada info dia. 2 cm cube removed from the solid combination. Jadi kita tahu sisi-sisi cube ni adalah 2 cm. Okay, so soalan ni spatial.
untuk KSSM dia suruh lukis dalam kuadran kan. Jadi before nak lukis tu kita sketch dulu. Jadi sketch ni freehand lah. Okay, freehand guide untuk awak sebenarnya. Okay, guide untuk awak. Jadinya macam tak adalah terus lukis atas kuadran tu. Okay, daripada X itu kepingan yang awak nampak sepatutnya. The green one. Okay, yang bawah sana macam tunnel tu ada square. Okay, dan inclined plane ni. So how to combine all these three planes? Okay, kita lukis dulu, maksudnya panjang semualah. Okay, dan ketinggian ni. Dan awak completekan. Okay, bila sketch, okay, make sure ada length-length ni panduan awak. Okay, yang ni awak nampak cantik lah saya lukis lurus sebabnya saya nak tunjuk ke awak. Jadinya mestilah saya lukis nicely. Jadi awak tak perlu pakai ruler pun. Sketching tu lakaran kita freehand je. Yang penting awak faham lakaran awak tu. Yang ni saya perlulah buat cantik-cantik. Kan? Jadi masukkan length semua. Okay, this is elevation from X. Now we look at elevation from Y. So kita masih sketching kita sketch dulu. Mana boleh terus lukis dekat situ. So kita sketch dulu. Okay. So for these three parts, obvious nampak. Okay, awak nampak tak bunga api tadi? Bunga api tu saya nak highlightkan bila from this direction over here. Okay. Cube ni yang kita remove ni tersembunyi. Jadi jangan lupakan ia. Okay, jadi bila kita lukis elevation dia ada dash line. Sebab right prism dekat sini lebih tinggi daripada cube yang remove ni. So this is the shape that you are going to put into the quadrant. Jadi sketch, masukkan length, make sure tahu yang mana satu dash ataupun tidak. Okay. Saya dah lukis ukur betul-betul dekat plan ni. Mungkin bila print out tu tak tahulah, takut dia punya length tu lari Tak apa, kita tengok dulu ni. Okay, so this is the quadrant. Lagi explanation about this quadrant. Kenapa angle 45 ni duduk dekat sini. Tengok your object over here ni, your solid dekat sini ni. Dia menyengit ke arah kanan. Jadinya angle ni duduk dekat sini. Okay, kalau dia menyerong ke sebelah kiri awak, angle dia akan berada di sebelah sini. Okay, macam tu. Okay, don't worry too much. Kita touch up dulu skill on how to draw ni. Okay, tadi kita dah sketch elevation from X. So, benda pertama ni adalah, okay, kalau awak belum buat, buat sama-sama dengan saya ni. Okay, ni tip saya, gunakan pembaris yang ada senggat-senggat ni dan letakkan betul-betul di atas garisan ni. Okay, bersilang pada angle 45 ni lah Okay, bila awak tahu dia duduk atas senggat tu, okay, saya bagi api tu, saya masuk dalam memori awak. Kita tahu dia memang 90 degrees dan garisan awak takkan sengit. Dan barulah awak mula unjurkan. Okay, unjuran ni bila sebut unjuran je semuanya mesti perlahan lah. Perlahan, jangan sampai tak nampak. Perlahan untuk awak. Okay, jadi ia nampak. Okay, macam tu. Dan kemudian awak teruskan ke atas. Sama, teknik yang sama. Okay, letakkan senggat awak di atas garisan tu. Okay, betul-betul. Barulah awak gariskan. Okay. Gariskan. Yang atas ni tak apa lebih-lebih. Kita boleh ada measurement lagi. Okay, macam tu. So, itulah tipsnya macam mana nak dapatkan garisan yang betul-betul lurus. Hanya menggunakan pembaris awak yang ada senggat. Okay. Jadinya, kemudian awak completekan, berpandukan kepada gambar plan ni. Unjurkan semua. Okay, semua ni. Okay, dah complete. Okay, ni tak payah lebih-lebih Ni tak payah lebih ke kiri dan ke kanan sebab limit kita sampai sini. Macam tu. Okay. Dan ini adalah lakaran kita buat awal tadi from X dan we are going to put it here. Dia dah label kan. Jadinya berpandukan lakaran awak ni.
Okay, pepandukan lakar awak dan always draw daripada tapak. Okay, daripada bawah ni barulah awak start drawing. Okay, the same technique. Letak betul-betul senggat ni, pegang betul-betul. Okay, ada banyak garisan ni kan, dan awak tahu awak betul-betul tak sengit. Dan this one very simple, terus je lah underline sampai hujung ni Okay, and then so settle this part, kita nak buat yang menegak pula. And this one is 6 centimeters. Okay, teknik yang sama. So senggat ni letak betul-betul. Atas blue line ni pun sama. Ni saya nak tunjuk lah, awak draw mesti semua pensel kan. Okay, and then ngam-ngam terus ukur 6 cm. Sebab kita dah nak lukis real dah ni jawapan dia. Jadi jangan lebih-lebih dah. Ngam-ngam 6 cm. Okay, letak pemari dekat situ dan awak gariskan. Macam gitu. Okay, boleh? Simple je sebab lukisan elevation mestilah perfect. Okay, dia mesti perfect. Macam gitu. Untuk yang melintang, yang atas ni, kita perlukan 6 cm sahaja. Okay, sama tips dia. Letak dulu nicely semua atas senggat. Okay, confirm. Confirm lurus dan saya nak 6 cm je. Jadi betul 10 tolak 4, 6 cm. Stop sampai situ ngam-ngam. Okay, kemudian awak complete the rest. Okay, ni ke bawah terus. Sebab itulah pentingnya the first step is sketching. So from sketching ni lah awak akan plan. Gitu. Okay, then this is it. Elevation from X. Okay, awak practice lukis dulu. Don't worry too much about the labeling sebab saya refer dah pada cikgu saya lah. Okay, kemudiannya macam don't worry about the label. So far macam sama je. Tak, label pun tak apa. Label pun tak apa. Don't worry. Mahirkan dulu nak lukis-lukis dalam kuadran ni. Okay, awak mahirkan lukis dalam kuadran ni. Jadinya sekarang kita nak complete to the last one, elevation from Y. Okay. This is your sketching. Okay, next part, sebab dah ada elevation from X ni, kita kena sambung untuk unjurkan. Okay, that one and that one. Dah complete Okay, jadinya kita akan draw dalam ni. So, based on your sketching over here, okay, itu adalah elevation from Y. Jadinya ingat yang dash line ni dekat sini. Okay, ni antara soalan lain lah macam student saya tanya macam mana nak buat beza-beza ni. Bila draw ni sebab dia dah katakan ada garisan unjuran dan ada garisan yang betul-betul jawapan tu lah, kita kata garisan objek tu kan. Jadinya make sure you can differentiate these two types of line. Jadinya mungkinlah suggestion my friend kata mungkin pakai pensel yang tajam untuk dapatkan line yang halus-halus tu dan pensel yang lebih tebal sikit untuk dapatkan yang dah gelap tu, ataupun awak yang unjuran tu perlahan kan, ataupun yang bila dah dapat jawapan tu kita mesti pekatkan dia. Okay, macam gitu. Atau siapa yang rajin nak spend tu boleh beli 2 pensel tekan, 1 pensel tekan tu awak letak ala lead 2H sebab yang H ni yang warna dia perlahan. Jadi itu macam tak payah worry nak tekan kuat ke tekan perlahan ke, dia tetap perlahan sebab dia 2H. Dan bila nak lukis yang the real jawapan ni, awak guna lead 2B. Ikutlah. Yang penting all these answers mesti berbeza warna. The unjuran and the real answer ni. Okay? Okay. Soalan ke-5. Kita tengok bahagian yang pertama. Okay, so ini adalah dua-dua ni right prism. Okay, soalan ni pun tricky juga pada tahun berkenaan sebabkan kesengitan ni lah. So student confused. Okay, lepas tu dua-dua ni tak sama tinggi. Okay, dan the first one bahagian A, dia suruh lukis plan of the composite solid. Baiklah.
Okay, ni saya buat dengan software. Okay, software. Kita tengok kalau pandangan daripada atas, so saya rotate. Sajalah macam zaman-zaman sekarang ni macam mana nak bawa ABM dalam kelas. So ni one of the way saya guna this software, SketchUp. Okay, so this is the answer. This is the shape untuk plan. Jadi macam ni. Tadi masa dia dalam perspektif macam tu, dia dua-dua tu ketinggian dia berbeza. Tapi bila plan dia sebenarnya semuanya jadi macam ni je. Rectangle ada dua keping, right angle, triangle dalam tu. Okay, now we are going to draw the answer. Okay, macam ni lah sebab dalam exam kalau nak highlight takut tembus. Jadi ni bawa lah pensel warna untuk highlightkan dia punya shape ni supaya yelah takut ada banyak-banyak benda dalam ni, kita takut confused, tak nampak macam gitu. Okay, katalah, ni tips yang berikutnya. Katalah di ruang jawapan skrip awak tu, tadi contoh soalan yang ada kuadran. Okay, katalah kalau soalan yang macam ni tak ada kuadran, then you have to draw single-single macam ni lah, maksudnya open je macam tu. Guideline dia adalah, gunakan garis pemeriksa ni. Menggunakan teknik yang sama yang saya ajar tu. So, gunakan senggat awak ni. Letak senggat awak ni atas ni. Sebab kita memang kena perfect 90 degrees. Dan awak tak boleh macam ambil garisan pemeriksa ni lukis atas. Itu menjadi kesalahan besar. Itu dah jadi memang tak ada markah lah. Itu awak membina atas ni tak boleh. Jadi dah letak dah senggat dia. Barulah start. Saya memang bagi dia api tu supaya awak ingat saya ajar benda ni. Nak buat dia punya bawah ni dulu 4 cm. So saya mulakan ke dalam. Sebabnya bila kita real pegang pembaris tu, kalau macam kosong tu awak bawa ke kanan dah macam mana saya dah lah nak pandukan garisan pemeriksa tu. Jadi tak ada masalah. Buat je ke dalam 7 tolak 3, saya masih dapat 4 cm. Ni 4 cm yang saya highlight ni, saya nak buat yang ni 4 cm. Dan kemudian tips yang berikutnya, this is a good triangular ruler. Yang 45 degrees pun boleh, yang 60 degrees tu pun boleh. Yang ni saya nak kata good tu sebab bucu dia kosong, dia terus kat bucu ni. Jadi kenapa ada kat sini, nak tahan lah supaya macam kekal lah berapa darjah kat situ. Macam tu. Gaya dia ni gaya budak sekolah teknik sebenarnya. Jadinya letak betul-betul dan awak nak draw 5 cm. Jadi terus ngam-ngam 5 cm. Luruskan. Sebab awak tak tahu teknik dia sebelum ni. Very simple. Guna ruler je sebenarnya. Dan awak completekan. Ni tak perlu label. Untuk pas-pas SPM tak perlu label apa-apa semua. Don't worry. Takkan saya nak menipu pula. Saya mark SPM juga. Simple macam ni. Yang penting jawapan. Make sure semua bucu-bucu bercantum. Semua warna sekata perfect lah cerita. Perfect macam ni. Perfect macam ni. Soalan 5B. So tadi ada asal tu ada dua keping right prism tu kan. Dua right prism tu kemudian dia tambah. Dia tambah half cylinder diameter 4 cm. Jadi soalan ni saya purposely pilih sebab masa ni kelakar pun ada, kesian pun ada. Ada yang lukis elevation dia ada semicircle, ada macam buat melengkung macam kertas. Itu trik lah sebenarnya. Jadi practice make perfect. Lagi banyak awak practice untuk imagine, awak akan asah awak punya daya fokus macam mana nak tengok elevation tu. Jadi kita tengok ni. Saya buat dengan software ni. So elevation from X. Daripada depan awak tu kan. So saya turn. Tadi kan ada half cylinder kan. Awak tengok. Ada tak semicircle ke? Ada ke curve ke? Cuba awak tengok. Belum. Lagi sikit. Ada tak semicircle? Tak ada kan? Jadi
dia hanyalah rectangle saja. So this is the shape as viewed from X. Okay, jadi apa plane-plane yang kita nampak 3 keping tu tadi tu? So dari depan sini, atas sana ni. Okay, inilah time ni kesian juga yang atas ni. Tadi satu problem dapat curve semicircle. Sini ni yang orange ni sebab dia right prism bercantum daripada ketinggian yang berbeza. Student tak perasan. Macam ni lah saya ingat dia. Student tak perasan yang ni. Jadi ada yang dapat the blue and the pink plane tu sahaja. Sayanglah. Okay, so this is your answer. Okay, gunakan teknik yang sama. Okay, viewed from Y. Okay, viewed from Y daripada depan half cylinder. Kita tengok. Saya pun pusingkan. Okay. Awak boleh try mana ni? Ada SketchUp free dekat web dia. Cuba awak tengok. Awak create account saya rasa. Student account. Okay, tadi ada cylinder betul? Tak ada. Hanya ini je awak nampak as viewed from Y. Rectangle yang semuanya bertindan sekali macam tu. Okay, kita tengok daripada the real solid over here. Jadi apa yang awak nampak? Yang purple ni saya tunjukkan cylinder. Okay, kemudian atas ni kenapa ada dash line ni? Dash line ni sebab dekat belakang ni JL ni terselindung. Silinder ni lebih tinggi daripada yang right prism belakang ni. Jadi ada garisan selindung dekat sini. Garisan putus-putus, garisan selindung pula. Okay, inilah hasil jawapan dia as viewed from Y. Jadi untuk bentuk macam ni tak ada unjuk-unjuk, memang draw perfectly. Cantum perfectly, measure perfectly. Awak jangan kata pemeriksa tak ukur memang ukur. Tak ada saja-saja buat soalan ni kan. Mesti ukur. Okay, angle bucu-bucu ni semua 90 degrees. Tapi itulah student ni dia tak nak check, dia dah draw, dia biar je sengit macam tu. Jadi lepas ni, lepas saya dah sharekan teknik-teknik tu, awak buatlah draw. Lepas ni naik sekolah, tunjukkan kepada cikgu awak dah improve a lot untuk buat jawab soalan-soalan ni. Okay, next tip. So, nampak kebakaran kat atas skrin awak tu? Nampak? Okay, ini namanya pembaris grid. Okay, this is the next tip saya share. Pembaris grid ni tujuan dia untuk check awak punya garisan tu betul-betul dah 90 darjah. Yelah macam student ni sebenarnya boleh je ukur pakai protector kan 90 degree. Tapi dia tak nak. Dia tak nak buat semua tu. Jadinya beli pembaris grid ni, letak. So awak nampak over here, dia bertindan kan dengan grid ni. So confirm memang awak punya garisan ni, awak punya lukisan ni straight 90 degrees. Also, okay, kita tengok. Saya bagi lagi. Awak ingat api ni, ingat saya, ingat pembaris ni. Okay, so pembaris grid ni, yang ni semuanya berada dekat horizontal grid ni. Okay, yang ni confirm 90 degrees. Sebab bahagian yang last ni sebenarnya 5 markah. 5 markah tu banyak 5 markah tu banyak. Dan bila ada benda tersembunyi macam ni, garisan putus-putus ni, mesti 5 markah. Jawab jangan main-main, lukisan ni bukan saja-saja. 5 markah adalah banyak. Jadi do your very best. Gitu. Okay, soalan 6. Apa soalan 6? Okay. So soalan 6, tadi kita draw kan. Katalah macam dia boleh bagi soalan macam ni. Maksudnya macam tadi daripada daripada solid tu awak draw dalam kuadran. But for this one dia dah bagi dah semua all the information dalam kuadran, then you have to draw original solid dia. Okay, first you have to understand the quadrant. Tadi saya ada highlight kalau angle 45 degrees ni dekat sini ke arah macam tu, maksudnya your solid akan menyengit ke kanan. Itu satu. Yang kedua, nak draw ni the prism, you must start from the front elevation. Macam mana awak tiba-tiba nak start ke atas kan? Tak mungkin. So you start from the front elevation. After that, after you complete the prism, awak kena ukur. Ukur dengan pembaris. FG, length of FG here kat sini, FG. Okay, correct to 1 decimal
please. Okay, so this is the front elevation. We are going to draw this first. Okay, terus ukur ngam-ngam. Ni dah tak ada unjur-unjur. Unjur masa kat sini je. Okay, lepas tu awak terus. Okay, ni katalah kosong je kan, tak ada panduan kan. Buatlah satu garisan untuk kita apply teknik tadi tu untuk letak pembaris sengat-sengat kita tu atas ni untuk memastikan kita draw tu tak sengit dan dapat garisan yang 90 degrees. Jadi terus ukur 7 cm, this one, AB, okay. Dan terus buat menegak. Jadi bila basic draw ni sebenarnya daripada melintang dan juga menegak. Melintang dulu dan menegak dan you tengok apa nak complete lepas tu. Okay, daripada sini nak buat FG ni tak boleh lah sebab FG ni kita tak tahu kita hanya ada height dia. So kita akan complete daripada paling kanan ni over here which is 4 cm kat sini dan awak completekan lah terus. Okay, sini lebar ni, sini ukuran dia. Jadi kena pandang semua, jangan panik ni tak ada ni, ada bawah ni lebar dia kat sini. Ni pandangan dari atas. Okay, so this is 2 cm. Kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah. Berapa jauh nak turun? Ni kita tengok belah sini pula lah. 2 cm juga. Okay. And then nak belok ke sini pula. Ke kiri. Berapa panjang? Sini. 3 cm. Dan last sekali join G to F. Tak ada length cikgu. Kena cari trigo, kena cari angle. Tak payah. Cantumkan je. G dengan F ni cantumkan je. Maksudnya simple je lah. Do not think complicated. Simple je. So this is your front elevation tadi. Kemudian based on the angle 45 degrees tu kita tahu dia akan menyengit ke kanan. Dan tak ada dah unjur-unjur tu. Kita terus ambil dia punya apa tu? Ke tepi tu 5 cm daripada tadi daripada soalan awak tu awak tengok. So saya terus draw 5 cm tepat-tepat dan terus buat semua dan completekan yang lain tu. Okay, slowly from this bucu, this bucu, this bucu, this bucu and this bucu. Buat dulu yang 5 cm, 5 cm, 5 cm tu. Okay, this is it. Katalah macam, cikgu saya tak tahu lah macam mana saya nak tahu yang putus ke tak putus ke macam ni. Tak apa, awak buat dulu semua ni gelap, garisan solid line. Lepas tu dah siap, cuba awak fikir, logik ke yang sini pun di belakang sana, di bawah sana dari arah depan ni yang ni nampak gelap bol. Sebabnya tak logik kan? Sebab dia tersembunyi. Jadi dia mestilah garisan putus-putus. Then you iris lah slowly gitu. Okay. So this is contoh soalan yang berbeza. Instead of daripada dia bagi solid and then you lukis dalam kuadran. Ni daripada kuadran dia suruh awak lukis dalam solid. Then soalan B tu dia suruh ukur FG over here. Yang ni kalau drawing saya ni dapat 28 lah. Mungkin awak pun dapat lebih kurang macam gini. Okay. Okay, soalan ketujuh. Soalan macam solving problem lah kita kata. So dia kata this shape macam tak stable lah. Lepas tu kita kena tambah new object over here kat sini ni. Okay, nak bagi dia stable. Jadi apa volume the new object to be added? And then B, calculate total cost untuk build entire combined object. Jadi fahamkan soalan betul-betul, bukan ditanya pasal yang added object tu Dia tanya all the combined object tu berapa total cost. Okay, so A, ni agak senang kan. Jadi saya draw untuk awak. So sebenarnya kita akan tambahkan cuboid di sini dan masukkan length dia. Okay, masukkan length dia sebab kita nak kira new object punya volume kan. So you write down the working 3 times 5 times 3. The new object punya volume adalah 45 cm cube. Okay, B. B ni jangan salah faham. Dia nak total cost untuk entire. Faham entire ni? Ni bukan apa ni. Ada yang terkira
course untuk ni je yang ada new object. Dia nak entire combine object. Dua-dua perkataan ni dah bagi hint dah. So first, kira total volume semua ni 6 kali 5 kali 4 dan the total volume is 120 cm3. And then 120 kali dengan setiap 1 cm3 adalah RM2.20. So the total cost is RM264. Okay, so tadi tu saya dah tunjukkan beberapa contoh soalan untuk elevation. Okay, now kita pada topik yang terakhir untuk hari ni, congruency, enlargement and combine transformation. This is form 5 punya topik. Okay, kita tengok dulu. Actually kita dah belajar dulu sikit masa form 2. So masa form 2 kita buat topik isometric transformation. Jadi apa isometric transformation tu? Kenalah tahu, takut macam dia keluar dekat objektif. Dia tanya benda-benda basic ni. Jadi, so what is isometric transformation? So it is apa tu? Objek dengan image dia mesti congruent. Jadi yang mana yang isometric? Reflection, rotation and translation. Jadi bila kita buat semua transformation ni memang objek dan image dia sama kan? Sama apa? Sama shape dan sama size. Okay. Lagi yang ni awak dah belajar dulu masa form 2 dan di form 5 kita sambung lagi mengenai 3 konsep, 3 major concept, congruency, enlargement and the most important part adalah combine transformation. Ni awak boleh buat soalan parsial, ni paling lah ada punya application combine transformation. Okay, kita tengok soalan pertama. Okay, soalan pertama mengenai triangle congruency. This is what you learn in form 5 lah, triangle congruency. Kita tengok. So when it says it is congruent, maksudnya dia equal corresponding side dengan angle. Jadinya faham maksudnya. Ada beberapa perkataan yang awak perlu faham apa dia supaya awak dapat idea nak solve the question lah. Okay, next. Bila dia cakap macam tu, these triangles are congruent, then we can use these properties of triangle congruency. Angle. Ni nama properties lah sebab ni tak ada side kan, ni semua involve angle sahaja. Jadi yang ni kita akan guna properties AAA. So what happened to these properties? All the 3 corresponding angles are equal. Jadi saya highlightkan dengan color pink, the green one and the blue one tu. Jadi untuk solve 2x tambah 15 ni, I have to know what is the value of the angle here. Jadi interior angle, total interior angle untuk triangle adalah 180 degrees. So awak tolak dengan 68, tolak dengan 53, okay, dapatlah 59 degrees. So now you know this pair yang the blue one ni kita boleh samakan dan we solve for x. Dapatlah nilai x adalah 22 degrees which is A. Okay, boleh ke tu? Boleh. Sebab tak nampak audience. Okay, so nombor 2. So nombor 2, similarity. Okay, similarity ni apa? So said that shape U dengan shape V adalah similar. So what is similar kat sini? Jadinya konsep similarity untuk geometric object ni, all the ratios of corresponding sides are equal untuk soalan ni lah. Okay, jadi yang the green one ni adalah corresponding side. Jadi kita tahu ratio dia mesti sama. Sebab dekat sini dia declare benda ni similar. Okay, and then ada juga dia tanya kat sini area. Jadi for this area we are going to use this formula. You don't worry, this formula ada dekat list of formula. Okay, first we are going to find the value of x. Okay, yang ni
Kalau awak buat the other way around pun no problem. Maksud saya 2.5 per 6.25. Lepas tu terbalikkan yang ni 3.5 per X pun akan dapat jawapan yang sama. So your X is 8.75. Kita compare ni sebab kita kata ratio dia mesti sama. Sebab property similar tadi. So how to find area of shape U over here? Okay, so for this part, saya katakan, dia tak cakap siapa objek, siapa image. So saya katakan yang V ni adalah image kat sini. Jadi saya substitute 37.5 over here. And then kena cari dulu dia punya scale factor. Jadi scale factor length of image over length of object. Okay, kenapa saya buat macam ni? Sebab tadi saya anggap U ni objek dan V adalah image. Okay, then you solve this part here and then dapatlah area shape U adalah 6. Don't worry, kalau yang atas ni boleh terbalik, makanya ada alternative way. Okay, saya anggap shape U ni image. Maksudnya asalnya besar, kemudiannya mengecil. Pun boleh dan you are going to get the same answer too. Don't worry, sebab soalan ni yang penting awak tahu dia similar. Jadi similar tu apa benda yang awak boleh buat dengan dia. Itu yang pentingnya. Dan dia tak mention which one is object, which one is image. So jawapan dia adalah D. Okay, saya sedikit nota about this question. So bila dia kata similar, so these two object adalah similar. Apa yang penting dia punya corresponding angle adalah sama dan ratio of the side adalah sama. Okay, yang kedua, bila similar ni sebenarnya apa yang terlibat yang berlaku adalah enlargement. Cuma dia tak mention lah kecil ke besar ke kecil. Jadi ini yang saya tunjukkan pada soalan ni . Okay, soalan ketiga, apa yang saya cuba tunjuk kat awak adalah dia adalah combined transformation tapi dia tak ada grid. Okay. Trapezium 2 kat sini dia adalah image dua kali dia buat ada F dan ada G. Jadi dia suruh awak cari apa transformation terakhir yang mendapatkan hasil trapezium 2 ni. Then you have to check all this transformation, which one is the correct one. Okay, ni soalan SPM lama-lama contoh macam ni. So reflection in the line UP. Okay, ni yang UP. Ini tadi sebab first transformation dia kata dia buat reflection . Jadi yang pink lah, awak fokus pada pink tu. Jadi bila reflect kat line UP dapat shape macam ni. So this is wrong, kita tak dapat shape yang kita nak. Okay, we look at B. Okay, so line QPW bila dia reflect, the shape jatuh, image jatuh dekat sini. Sedangkan kita sedang mencari shape 2 ni. So this is also wrong . Okay, kita tengok C. So rotation through 60 degree anti-clockwise about point P. So dah ada point P. Okay, rotate tu tapi still not the same shape. Jadi this one also salah. And of course the last one lah kan. Kita tengok. Okay, kita akhirnya dapat shape yang sama. Dia rotate dekat point U. Dan 120 degrees clockwise. So jadi yang ini jenis yang tak ada grid dia pakai angle pada polygon. Okay. Ini adalah jawapan dia D. Okay, soalan 4, tessellation ni baru dalam KSSM tapi sangat biasalah dalam silibus IGCSE . So mata-mata IG dah biasa jumpa tessellation ni. Okay, jadinya dia kata yang mana yang produce tessellation dekat sini. Jadi ini pun sama, awak kena check all this transformation yang mana yang menghasilkan tessellation tu. Jadi kita tengok pilihan A. Okay, dia kata reflect dekat line EH. U is the image of T. Line reflection dekat sini tapi U dekat sini. Macam mana nak terreflect? So this one is wrong. Okay. B. V is the image of U under rotation of 60 degrees anti-clockwise. Betul tak?
Okay, so this one is correct. So dah ada fireworks, this one is correct. V adalah image kepada U, rotation dia anti-clockwise 60 degrees ni sebab ini kan semua segitiga yang sama sisi dan angle dia bergerak dengan 60 darjah macam ni. Okay, kita tengok pilihan C dengan D sajalah saya nak explain lagi. So line F dengan H, okay, reflect tak dapat W ni, sepatutnya dapat U. Jadi this is also wrong. And W is the image of T under rotation of 160 degree. So 160 ni yang saya nak tunjukkan, dia adalah tricky. Jadi bila bergerak tu baru kita kira size dia. Bukannya mula dari sini ni, tak. Dah bergerak ni, dia bergerak sejauh 60 degrees. Tu yang saya nak tunjukkan pada soalan ni. Jadi hati-hati soalan ni walaupun tak ada grid, kita buat juga the transformation based on the angle of the polygon. Alright, ini soalan yang biasa. Combine transformation of a point. Jadi ni tip biasalah saya. Saya suka awak highlight ni supaya awak nampak. Sebab bila banyak sangat perkataan dekat situ dan semuanya warna yang sama, takut tak perasan tu je lah. Okay, dan baca soalan. So combine transformation kita buat pada paling yang kita mulakan dengan yang paling kanan. Okay, so we are going to do translation first and then kita akan buat reflection. Kita mulakan daripada point M tu. So the first one is translation 7 negative 2. Okay, then you mark your image over there. Dan buat transformation kedua which is reflection. Line Y sama dengan X. Dan awak pun reflectkan. Dan mark juga awak punya image. So this is the answer. Ini cara yang terbaik lah saya advise awak. So after each transformation letakkan hasil dia. Okay. Selamat. Nanti saya tunjukkan apa. Okay, bahagian kedua. Masih lagi combine transformation. Masih lagi pasal point M ni. Mula dari point M ni balik semula. Then we are going to do rotation first. Okay, mark origin over here. Saya dah mark. And then anti-clockwise. So buat arah ni supaya awak tak sesat lah. Anti-clockwise. Okay. Mark your image. Okay, tadi saya dah pesan. Cantumkan center kepada objek awak. Menggunakan ruler sebab bucu awak tu 90 degrees kan. Ada banyak-banyak method. Ni method yang paling simple lah yang saya guna. Pakai bucu pembaris. Apa yang kita ada ni je. Okay, ada yang pakai nazi, ada yang pakai teknik circle, macam-macam awak boleh google. Choose the best method that suit you. No problem. So this is my method biasa je, pakai pembaris. Jadi inilah hasil selepas anti-clockwise rotation. Dan kita buat translation dan mark image. So both times ni setiap kali dah buat sesuatu tu mark dekat grid ni. Grid ni memang diberikan dan buat working dia on that grid. Tu yang saya nak highlight sebenarnya. So write down the image after both transformation. The first one kat sini. Negative 3, negative 2. Dan kat sini 4, negative 4. Okay, katalah ini ruang jawapan dekat, ni soalan sebenar ya. SPM ulangan 2020 Okay, ya maths ada orang mengulang. Awak jangan main-main, penting ya matematik ni. Okay, markah dia adalah 2 for each question. Jadi apa yang saya nak highlightkan, jawab di ruang jawapan. Macam tadi tu contoh sebenarnya saya jawab kat soalan. Sebenarnya jawab di ruang jawapan. Kat sini yang pemeriksa nak tanda. Dan tulis kedua-dua coordinate after each transformation. Very, very important. You will know later why. Okay, this is contoh-contoh kesilapan yang calon buat. So kat sini, ini adalah jawapan sebenar. Okay, the first one ni, dia buat jawapan pertama. Okay, tapi proses akhir ni salah. So dia masih lagi dapat 1 markah. Okay, bahagian kedua pula, dia tak buat dua-dua ni, dua-dua image ni. Dan terus tulis jawapan akhir. Dan ni mungkin tersalah transfer, sedangkan dia sepatutnya negative 4. Tapi tak ada negatif ni. Habis 0 no mark given. Okay.
this calon over here tak jawab ni tertinggal. Mungkin tertinggal kita kata bersangka baik. Kita tertinggal. Tapi dia mark correctly dekat grid tadi tu kan, sebab tadi saya pesan buat working dekat grid dan mark your image untuk semua soalan, untuk semua transformation tu, mark your image clearly. Do your working clearly. Dan dia mark, okay, walaupun ni dia tak jawab lagi, kita buat tanda tertinggal, dia masih boleh dapat 1 markah. Sebab itulah pentingnya buat working tu betul-betul dekat grade tu. Dan yang ni dia tak buat pun kedua-dua image, dia tulis terus jawapan akhir tapi jawapan akhir dia betul dan terus dapat 2 markah, tak ada masalah. So the best is, saya nak campaign juga, so write down the image after each transformation. Okay, so for this one here, contoh berikutnya, ni saya highlight ini combine transformation. Tadi tu kita buat combine transformation hanya menggunakan titik sahaja, a point. So now kita nak tengok bila dekat polygon, and this soalan over here ada 3 polygons. Ni yang normal lah. Okay, the first tip over here, you have to sketch your ideas what is going on here. Jadinya perkataan dekat sini yang saya nak kata ni kat atas tu bukan saja-saja tulis Itu sebenarnya adalah proses transformation daripada the first one sampailah yang ke akhirnya. Jadi you transform to this style. So DEFG terjadi sesuatu dan dapat JKLM. So dari JKLM terjadi sesuatu dan hasilnya adalah PQRS. Okay, itu satu. Yang kedua, all these points sebenarnya sepadan. Jadi D berlaku sesuatu, dia jatuh kat J. Okay, kemudian daripada J berlaku sesuatu dan hasilnya adalah P. So all this semua ada makna. Okay, bukan saja-saja dia tulis macam tu, tak ada. Jadi berpandukan ini, okay, kita boleh tengok DEFG, JKLM sebenarnya adalah rotation. Kita baru plan saja. Okay, JKLM to PQRS adalah enlargement. Okay, so bila dah plan ni barulah kita completekan nak describe tu. Okay, disebabkan tadi saya dah explain D dengan J ni adalah sepadan, correspond to each other. So you join D and J. Okay, yang ni very simple, and then another one, satu lagi pasang. Katalah saya pilih E dengan K. So this intersection adalah center of rotation. So saya saja keluarkan soalan ni jarang-jarang, dan lagi satu student ni selalu ingat 90 degrees dia rotation dia. 90 degrees clockwise, 90 degrees anti-clockwise. Jadi dia lupakan yang 180 darjah ni. Jadi saya sengaja keluarkan soalan 180 darjah ni. Dia bila terbalik macam ni, dia adalah 180 darjah. So for 180 degrees tak ada clockwise or anti-clockwise. Sebab sama je. Yang ketiganya karakter dia adalah center part 3. Jadi when you mention untuk describe ni, describe a very simple, basic je. Tak perlu karangan. No need Okay, so rotation 180 degrees, center 43. Direct to the point. Okay, enlargement. Okay, masih gunakan point yang sepadan, JNP pula. Jadi saya pun joinkan JNP, join lebih-lebih sikit. Kemudian pilih lagi satu pasang. Okay, the intersection adalah center of enlargement with scale factor 2. Okay, so banyak markah soalan ni, 6 markah dekat situ Okay, untuk bahagian B, dan selalunya bahagian B ni memang dia nak uji pasal area, formula area of image kali dengan K squared tu, area of image K squared kali dengan area of object. So for this question, dia nak cari shaded region, clear tak awak punya handout tu Ni yang shaded saya ni yang kat luar ni sebenarnya, luar JKLM. Okay, so first cari area yang besar which is PQRS. Okay, dapat area dia 300. Okay, dan kemudian kita akan tolakkan dengan JKLM ni. JKLM, okay, dia adalah the same size as DEFG. So, the area adalah 75.
Jadi 300 tolak 75 dapat 225. So remember buatlah asing-asing ni jauh-jauh sikit. Tulislah ayat sikit. Most of student sama dengan 2 squared kali 75. Sama dengan 300 tolak 75. Terus semua sama dengan. Tulislah sikit. Tak habislah awak punya ink pen tu. Kan? Ini kan SPM, sekali seumur hidup. Okay, do your very best. Okay, soalan ke-7. Tadi saya buat a point. Kemudian saya buat with 3 polygons. And this one menariknya, soalan SPM ni. This one, 2 polygon je. Macam mana nak describe kalau 2 polygon? So you always need 3 polygon sebenarnya ya. Okay, jadi kita tengok. Ni menariknya, dia ada 2 polygon je, KLMNP dan QRSTU. Okay, dan dia suruh describe dan bahagian kedua dia suruh calculate area. Okay, kita selesaikan masalah pertama dulu. Okay, apa saya ajar tadi? Kena describe dulu, plan. What is going on over here? Okay, jadinya first tu draw the third polygon. Okay, ni kita dah plan. So, apa jadi kat tengah-tengah ni? So, draw the third polygon. Jadi, third polygon tu sebenarnya mestilah sama sebelum terjadinya enlargement. Jadi, yang paling mudah, so saya terus draw dekat Q. Paling mudah. And also, you can label. Sebab kita kan ada corresponding points kan. Jadinya sebab itulah kena namakan dia. Okay. You don't worry, you can use any letters yang tak ada lah. Okay, lepas tu awak completekan this plan over here, apa yang awak dah draft ni supaya membantu awak. Okay, now on your screen you already have 3 polygons over here, barulah okay. So dari KLMNP kepada QZYXW, this is rotation. Okay, macam gitu. Apa tu? Itu adalah clockwise, and then daripada QZYXW berlaku enlargement. So ni kita planning dulu dengan terus jawab. So bila sketch ni pakai pensel untuk bantuan awak. Kalau tak, awak macam mana nak jawab ni? Awak tak boleh nak describe. Percayalah, awak takkan boleh describe. You need 3 polygons. Okay. So my next tip adalah ni masalah paling masalah. Cari center of rotation. Mungkin ada very good student boleh congak je. Jadinya Google atau cari apa method yang terbaik untuk awak buat untuk cari center of rotation. So yang ni bukan method saya jumpa dekat slide IGCSE saya ni. So this teacher Mat Saleh ni dia guna triangular ruler je. Okay. Kan tadi kita tahu dia sepadan kan, K dengan Q. Jadi saya fokuskan pada K dengan Q ni. Okay, cantumkan, gariskan. Alright, next part menggunakan triangular yang 45 degrees. Awak ada 2 triangular tu. So ambil yang 45 degrees, letakkan bucu 45 darjah ni kepada Q ni. After that, you draw the line. Lebih-lebihkan sikit. Like that. Okay. And then you repeat the same process untuk bucu K. Letakkan 45 degrees. Okay. Dah. Gariskan. Fireworks over there. That is your center of rotation. Very simple. Okay. Next question. Walaupun awak tak ada orang tanya tu, macam mana saya tahu pembaris tu letak kat bawah? Okay, dia mestilah bertentangan dengan arrow awak. Jadinya pergerakan rotation tadi daripada macam ni kan, atas ni, jadi dia opposite dengan arrow. Itu dia punya panduan. So terus dapat center of rotation, then you can complete describe rotation 90 degrees clockwise, center 6, and your enlargement, scale factor K sama dengan 3 and center at Q. So center ni no problem, you can write down the coordinate.
or you can just write the name of the point. No problem. Macam saya cakap soal ni banyak markah lah. 3 dan 3. Okey, bahagian kedua dia memang nak uji pasal formula area of image tu. Jadi make sure awak tahu siapa objek, siapa image. Dekat soalan memang tak bagi tahu. You have to understand which one is object, which one is image. So first, ni adalah objek, ni adalah objek dan pentagon KLMNP adalah objek. And then last sekali, yang the bigger one, K adalah image. So QRSTU adalah image. So all this interpreting information very important. Kalau awak faham, confirm boleh betul. Sebab dekat soalan memang takkan cakap objek, image. Dia akan bagi nama dia. Jadi you yourself have to understand apa yang daripada diagram ni. Okay? Jadi awak guna formula tu nak cari, jadi soalan ni sebenarnya nak cari area of object KLMNP. Jadi using this formula, you already know the scale factor masa describe tadi. Okay, selesaikan dan dapatlah area of object. Okay, ni contoh kesilapan yang berlaku. Okay, ni jawapan sebenar. Jadi dia tak complete. Ni memang masalah biasa. Student tak tahu cari center. Jadi jawapan dia rotation betul. Tapi direction ni adalah salah. So this student still got 1 mark. Okay. Walaupun 90 degrees ni betul, mereka berdua ni couple. Jadi couple forever and ever and ever. Jadinya angle and the direction mesti together. Okay. Jadi dapatlah 1 markah untuk nama. And then yang B ni sekali pandang macam betul kan. Tapi kat sini scale dia salah. Kita kena tulis betul-betul. Either you want to write a K or awak nak tulis scale factor. Okay, scale salah, memang salah. Jadi enlargement betul. Yang ni tadi memang coordinate Q adalah 79. Dia tak tulis Q pun boleh. Dua-dua acceptable. Okay, the last ni, part ni. Dia tak complete. 90 degrees betul macam saya cakap. Direction ni couple dengan dia. Satu je lah markah dia. And the last one, sekali tengok macam betul. 2 kali tengok dah tak betul. Jadinya nama ni salah. Nama salah walaupun all the character described correct. Kita hanya tulis dilihat. Dapatlah kosong. Hati-hati Hati-hati mengeja. Kalau masalah bahasa Inggeris ni lah dia enlargement ni. E tu tertinggal. Okay, saya tambah soalan situ sebab saya nak emphasize method tadi. So yang this one nak guna ruler tu, EFGH is the image. So ni objek, ni image. First kena pandai determine arah Sebabnya daripada arah ni lah penentu untuk letak triangular ruler tu. Jadi ni point yang sepadan. B dengan F cantumkan. Kemudian letakkan bucu 45 degrees tu. Okey, katalah ni saya start dekat F dan awak pun gariskan. Boleh? Takut tak ada. Apa ni pembaris triangle ni Tak apa, nanti boleh tengok dan cuba. Okey, bucu kedua dekat B. Okey. Dan awak gariskan. So the intersection here is the center of rotation. Very simple. Make sure direction betul. Sebab direction ni penentu. Pembaris tu akan diletak bertentangan dengan center dengan arah rotation ni. Okay, yang kedua. Okay. So ni adalah objek yang ada prime Saya masa buat dengan software tu saya lupa nak rename ni. Jadi ni dia auto, yang ada prime ni adalah image. So ni objek, ni image, this one anti-clockwise. Okay, macam ni kan dia berputar sini. Dan also pembaris tu nanti awak akan letak opposite Jadinya pointnya sepadan. B ni dekat sangat. Saya pilih yang mencabar sikit. So kita ambil C. So cantumkan C. Letakkan triangular ruler tu. Okay. Ni saya terbesarkan pembarisnya. Okay, kat situ sebenarnya. Okay. Dan
do the same thing dekat bucu lagi satu dan awak akan dapat center of rotation dia. Okay, harapnya lepas ni gembira lah nak cari center of rotation. So tips for this topic. Okay, describe transformation with correct properties. Rotation ni paling penting. Macam mana nak rotate? Macam mana nak cari center of rotation? Jadi jangan ikut kawan. Boleh Google lagi. Sir Fakri pun ada masuk inovasi cari macam mana nak cari center of rotation. Sir Fakri webinar Rabu itu. Ataupun macam awak cari cikgu-cikgu lain ataupun share yang lain. Macam mana nak cari center of rotation? Yang penting awak serasi dengan method tu. Dan cari dari sekarang. Jangan nanti SPM baru nak try. Try test cuba. Sekarang ni try test cuba. Dan akhir sekali bila transformation ni sangat strict lah. Kita akan tengok awak eja tu betul ataupun tidak. Reflection, rotation, translation, enlargement, scale factor. Okay, jadinya hati-hati dengan tu spelling. Okay, kita dah sampai ke penghujungnya. So this is my sharing lah Okay, investing on good tools. Okay, awak belum balik lagi jadinya sebab most of my topic today ni memang pasal lukisan. Yang pertama, invest beli pemadam yang dust free ni. Jadi tak adalah macam, yelah beza pemadam yang murah tu susah dia nak padam. Jadinya kesan hitam tu tinggal. Jadinya yang lembut, senang padam tu adalah yang lebih baik. Okay, yang berikutnya, pensel kayu. Student tak suka nak pensel kayu sebab kena sharp. Jadinya, Mr. DIY. Okay, ada sediakan pensel yang macam pensel kayu ni, lead dia 2.0. Ni. Tengok arrow saya. Lead dia 2.0 itu seperti mata pensel kayu. Dan yang ni pun 12 pieces lead dia. Banyaklah tu. Lama ni nak habiskan sepanjang-panjang ni. Okay, invest beli compasses yang bagus. So masa saya sekolah teknik dulu memang ni lagi yang kita orang pakai. Mapet ni very good brand. So awak tengok ni semua steel. Ada clip dekat sini memang tak goyang. Macam stable lah bila awak nak buat apa-apa construction pun nanti Okay. This is the pembaris grid tu. Saya jumpa last year dekat Daiso. Colour pink. Tu je colour yang ada. So carilah. Okay, awak cuba cari ke online ada ke, dekat mana-mana bookshop kat KL ada ke. Sebelum balik ni awak cari pembaris grid ni. Dia memang ada grid untuk yang triangular dengan ruler ni. Ataupun yang single je macam ni. At least ada satu lah kan. Boleh tolong awak check dia punya line. Alright, this one is flexible ruler. Ni pun ada kat DIY berapa ringgit je ni. Ada juga student yang tak tahu dia tak suka. Kalau saya suka freehand. Mungkin saya dah mahir kot kan. Jadinya yang ni sangatlah lembut. Dan this one is flexible curve. Untuk bantu awak buat graph of function lah ni. Okay, bolehlah beli-beli tools ni untuk bantu awak. Kalau tangan awak keras, sangat dah memerlukan bantuan. Alright, don't forget to join us untuk the next session pada 3 Oktober bersama Cikgu Hazlin daripada MRSM Bursary, and hopefully you join all the other session and kutip banyak-banyak tips daripada cikgu-cikgu yang lain tu juga. Okay? Okay, that's all. Thank you yang ada pada hari ini. Apa yang kurang tu adalah kelemahan dari diri saya lah. Dan apa yang bagus tu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, semoga apa yang saya share semuanya awak boleh manfaatkan dengan sebaik mungkin. So all the best for your SPM 2021. Okay, itu saja. Assalamualaikum semua.